Okey, dan saya akan mutekan dulu peserta, walau macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya ya dengan unmutekan ya, unmutekan mikrofon dan boleh bertanya ya. Okey, seperti biasa saya akan kongsikan skrin dan paparan muka surat daripada corpusarabic.com untuk kita terus berkongsi di dalam mengenal kalimah-kalimah yang sekarang ni dibentuk daripada alif mim nun ya, huruf akar ialah alif mim nun menjadi aminah, kata dasar yang membawa erti percaya ataupun berasa aman, dan untuk membentuk kalimah-kalimah yang memberi kesan maknanya kepada iman ataupun beriman, maka aminah, kata dasar tadi, perlulah mengambil bentuk wazan keempat ya. Wazan keempat ya, sama ada dalam bentuk kata kerja ataupun kata nama ya. So dia perlu mengambil wazan yang keempat ya. So kita telah pun berkongsi beberapa kalimah di muka surat kita, masih lagi di muka surat pertama ya. Tuan-tuan lihat sini di bawah ni ya, bermakna kalimah-kalimah yang bersangkut paut dengan iman banyak ya. Sekarang ni yang dipaparkan sampai muka 11 sebenarnya lebih pada muka 11. Kalau nak sambung ni di arrow tu menunjukkan ada tambahan-tambahan, tapi kita tidak perlu melihat semua ya, sebab banyak daripada kalimah-kalimah tu dia berulang kali pun ya. So bila kita mengenal satu jenis tu, sebenarnya dia akan diulang banyak kali di dalam Al-Quran ya. Kalau saya nak buat perkongsian sebagaimana, contohnya yu'minuna ni, kalau kita nak lihat berapa kali digunakan di dalam Al-Quran ya, ada berapa cara untuk melihatnya ya. Pertamanya, kalau dalam korpus ni, ingat dia wazan keempat ya, wazan keempat fi'il mudhari' itu, kita boleh pergi ke mana? Kita pergi ke bahagian Quran Dictionary ni ya. Kita pergi bahagian Quran Dictionary dan kita lihat atas, bahagian atas tu maklumat memberikan, tengok yu'minuna, iaitu kumpulan, tengok ada di mana yu'minuna, dia adalah kata kerja. Okey ya. So di sini dia tidak asingkan ya, sebab yu'minuna tu sudah dimasukkan dalam kumpulan yang ni ya, 537 ni. Mana yang tuan-tuan lihat sekarang ni, form 4 ni, wazan keempat, verb ni yang bermula dengan amanah ni, senarai yu'minuna pun dimasukkan dalam 537 ya. So di korpus dia tidak dapat memberitahu dengan spesifik ya, berapakah kali yu'minuna digunakan di dalam Al-Quran, tapi kita boleh menggunakan Quran ini ya. Quran tafsir dan perkata ni, kita pergi ke mana? Kita cari kalimah yu'minuna tu. Contohnya kita tahu tadi yu'minuna kita telah lihat di dalam ayat mana? Di dalam ayat Al-Baqarah ayat ketiga ya. So saya pergi balik semula. So believe. Okey, kita mulakan dengan sini ya. Iaitu ambilkan concordant. Yang ni dia ya. Yu'minuna adalah ayat ketiga di dalam surah Al-Baqarah
korpus tidak dapat memberitahu secara terperinci berapa kali yu'minuna ni, tapi Quran ini kita boleh dapat dia pergi ke Al-Baqarah ayat ketiga, yang ini di sinilah ya. Allazina yu'minuna ni tuan tekan di situ ya, kemudian tekan di kalimah ni dalam paparan yang ini ya. Paparan yu'minuna tu yang disertakan dengan jenis dia, dengan makna dia, dengan derivatif dia, dengan 3 huruf akal tu di sini tuan tekan di sini ya. Tengok yu'minuna, dia akan beritahu berapa kali digunakan. Ya. So di atas ni tuan-tuan boleh lihat ya. Jadi yu'minu ni ya, yu'minuna ni termasuklah yang mufrad dia sekali, iaitu yu'minu fi'il mudhari' digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 125 kali ya. Yang tadi 537 tu termasuk fi'il madhi dia, termasuk fi'il amar dia. Ya. Itu 537. Tapi untuk kalimah yu'minuna ya, termasuk juga yu'minu yang mufrad, yang bermakna dalam bentuk fi'il mudhari' ya, wazan keempat digunakan sebanyak 125 kali ya. So bermakna once kita dah kenal yu'minuna ni, bermakna tuan-tuan sudah mengenal 125 kalimah. Ya, so kita tak payah ulang ya. Jadi bermakna setiap kalimah ni, ini pun sudah 3 di sini. Ya, 3 kali digunakan. Ya. Okey, kalau kita nak tengok sebagai contoh lain, amanu ya. Kita tengok pula amanu adalah di ayat ke-9 Al-Baqarah. Ya, cuba kita lihat berapa kali amanu ni digunakan di dalam Al-Quran. Sama juga ya, pergi ke sini tadi, kemudian kita ambil ayat ke-9. Ayat ke-9 ada amanu. Di mana amanu tadi sini ya, tekan di sini. Kemudian tekan tempat yang kalimah yang sama di sini, dia akan beritahu kita berapa kalikah amanu digunakan di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 258 kali ya. Ini adalah bentuk fi'il mudhari' ya. So bermakna dia juga termasuk juga aman yang hijau gelap ni bermasuk dia punya mufrad dia ya. Jadi 258 ni dia kata sini amanu bermaksud apa? Dalam bentuk jamak tanpa waw alif ziyadah, dan juga dalam bentuk amana ya, di jumlah dia ialah 258 kali ya. So bermakna tadi adalah mudhari' dia 125 kali, madhi dia 258 kali ya. So bermakna kalau 125 kali 2 250, maknanya madhi dia 2 kali ganda. Bentuk madhi digunakan dalam Al-Quran berbanding dengan fi'il mudhari'nya ya. Itu cara ya. Sebab tu penggunaan pembelajaran Al-Quran secara digital ni sangat menarik ya. Kita boleh dapat banyak maklumat yang kita perlu ya dalam memahami dan menguasai ilmu bahasa Al-Quran ya. Jadi tuan-tuan digalakkan ya untuk ya mahirkan diri dalam penggunaan aplikasi secara digital ya, termasuklah dengan handphone kita ya. So semua ni sebenarnya kita boleh download ke handphone kita, mana saja kita bawa handphone, kita boleh gunakan handphone tu untuk pembelajaran Al-Quran ya. Jangan tengok apa Facebook saja yang banyak ya. Saya sebenarnya tak ada masa tengok Facebook pun. Kadang dalam satu hari tak pernah tengok pun ya. Dalam banyak hari pun tak pernah tengok Facebook ya. Memang tak ada masa. Saya banyak gunakan handphone tu untuk ya mengkaji bahasa-bahasa Al-Quran, dan pada masanya mengambil peluang untuk menghafal ya ayat-ayat Al-Quran tu yang perlu kita sebatikan dalam hidup kita ya. Okey, so sekarang ni saya terus kepada perkongsian kepada kalimah seterusnya, iaitu hari ini saya nak berkongsi. Semalam kita sudah anu'minu, so diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sudah mengenal dia ya. Ini adalah dalam bentuk apa? Soalan ya. Apakah patut kami beriman ya, itu dia kalimah anu'minu ya. So hari ini saya nak berkongsi
kalimah yang juga berkaitan dengan nu'minu, tetapi sekarang dia mengambil nun yang baris atas, sedangkan ini adalah dalam baris marfu', baris hadapan nun tu ya. Sekarang di manakah kalimah tu? Ialah di sini. Nu'mina. Ya. Okey. So kenapa sini mengambil baris atas? Kerana ada kalimah lan. Itu dia ya. Itu jawapan dia. Kenapa di dalam ayat ni dia mengambil nu'mina? Kerana ada kalimah lan. Lan ni adalah kalimah dipanggilkan harfun nasab. Ya, dia akan memansubkan kalimah fi'il mudhari' selepasnya. So apakah tanda fi'il mudhari' yang mansub? Huruf terakhir nun tu adalah dibariskan dengan baris fathah. Ya, itu ialah kenapa di sini nu'mina bukannya nu'minu. So kalau kita menghafal Al-Quran, pastikan kita ya tahu kaedah ni supaya kita tidak silap membaca ya. Kita tak boleh baca lan nu'minu laka hatta, tak boleh. Ya, kena baca lan nu'mina. Ya. Di sini tidak ada tidak ada mana tadi? Tidak kenapa? Tidak ada kalimah harfun nasab yang memansubkan kalimah fi'il mudhari' ini. Jadi fi'il mudhari' kan akan sentiasa mengambil i'rab yang marfu', dan ditandakan nun dengan baris hadapan ya. Sebab memang dalam bentuk soalan dia perlu mengambil bentuk yang marfu' ya. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan lan nu'mina tadi macam mana dibangunkan. Mana dia di sini, senang saja ya. So kita ambil sekali dengan lan ya. Kita ambil sekali dengan lan supaya kita tahu non yang beri atas tu adalah disebabkan oleh kalimah lan. Copy di sini, pergi ke leksi logos ya, tampal kat situ. So yang ni kalimah yang kita nak bincangkan sekarang, macam manakah dia menjadi nu'mina. Okey, hari ini saya shortcut saja ya, sebab tuan-tuan dah tahu semua ni adalah sama saja ya. Dia adalah daripada 3 huruf akar. Hari ini saya tak payah tulis 3 huruf akar dengan kata dasar, sebab tuan-tuan semua dah kenal ya. Dah kenal ya. Saya akan terus kepada kepada fi'il kata terbitan dalam bentuk wazan yang keempat ya. Kata terbitan dalam bentuk wazan keempat iaitu apa? Yu'minu. Ya, acuan pun tuan-tuan dah tahu ya, iaitu apa dia acuan dia? Yuf'ilu. Semalam kita dah buat ya, acuan dia yang mana? Yang ni. Yuf'ilu ni. Saya kongsikan kuningkan ya. Ini acuan dia. Yuf'ilu inilah fi'il mudhari' wazan maklum ya. Fi'il mudhari' wazan, buat full screen. Okey. Fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Yuf'ilu itu acuannya ya. Kita dah pun dah gunakan semalam ya. Jadi Aminah masukkan ke dalam acuan ni, dia menjadi apa? Yu'minu. So hari ini saya terus kepada yu'minu ya. Ya baris hadapan dan hamzah qata' berkaki waw disukunkan, mim baris bawah dan nun baris hadapan. Okey, itu dia. Ya. So daripada kata dasar ada 3 huruf akar kata dasar dan mengambil acuan yuf'ilu, dia menjadi kalimah yu'minu. Ya, hari ini saya shortcut sikit ya. Kalau melainkan kalau kata tuan tak faham, beritahu ya. Saya boleh ulang ya. Sekarang dia yu'minu, tetapi kalimah dalam ayat tu dia bukannya ya tetapi nun. Ya, ya ni untuk dia, sedangkan kalimah tu kami ya. So kita tukarkan ya ni kepada nun. Itu cara dia. Dia ambil yu'minu ni, copy kat sini dan gantikan ya ni kepada nun ya.
bukannya ya, tapi nun baris hadapan. So ambil nun, lepas tu baris hadapan kan, dhammah, jadilah nu'minu. Sini yu'minu berarti apa? Semalam pun kita dah buat. Dia sentiasa beriman, ya. Dia sentiasa beriman. Tetapi dia dalam dalam Al-Quran tu bukannya dia, tetapi kami, ya. Kami. So tukarkan ya ni kepada nun, jadilah nu'minu. Tetapi sekarang ni dalam Al-Quran bukannya nu'minu tetapi nu'mina, ya. So macam mana nak menjadikan nu'mina tu? Kita tambahkan lan sebelumnya, ya. Jadi nu'minu ni kita copy dia, bawa sini, paste, lepas tu kita tambahkan lan sebelumnya. Lan ni dia ni lah harfun jar ni. Letakkan di sini, lepas tu kita tahu tambah. Itu ya. Itulah. Itu apa berlaku? Bila ada lan yang kita tambahkan kepada nu'minu, ya, lan ditambahkan kepada nu'minu, barulah terjadinya lan nu'mina, ya. Saya copy saja, dia samalah, hasil dia samalah, ya. Jadi inilah hasil dia, iaitu lan nu'mina. Tengok nun baris depan tidak boleh lagi sebab dah ada lan. Yang ni saya tak tukarkan sebab dia belum bergabung, ya. Ada tanda campur ni proses saja, cara dia, step dia. Lan yang kita gabungkan kepada nu'minu, dia belum lagi bergabung, ya. Bergabung kita akan tulis macam ni. Tak ada lagi tanda campur ni. Supaya kita memaham proses pembentukan kalimah ni, ya. Jadi yang ni barulah dia sudah bergabung. Tak ada tanda campur ni, bermakna dia sudah bergabung menjadi satu phrase, ya, satu ini sebahagian daripada ayat. Ini belum lagi, ya. Ini cuma nak menunjukkan proses saja. Ya. So bila ini berlaku, kita sudah boleh memberi makna dia, ya, iaitu apa? Nu'mina tu kita sudah tahu, nu tu ialah kami, ya. Amanah adalah beriman, jadi kami beriman, dan ada lan ni bermakna dia untuk. Ya, so makna lan nu'mina ialah untuk. Okey. Untuk, alif, waw, nun, ta, waw, qaf. Untuk. Lan adalah untuk. Maknanya beriman ni, perbuatan beriman ni belum lagi berlaku. Sebab itulah mengambil baris atas, ya. Kalau dia baris hadapan, perbuatan beriman tu sudah berlaku, sedang berlaku. Itu membezakan, ya. Baris yang satu tu akan memberi erti kepada kita mengenal kalimah tu dalam konteks apa? Belum lagi, baru untuk. Untuk nu'mina maknanya kami beriman, ya. Untuk kami beriman. Kaf, alif, mim, ya, dan beriman. Ba, ro, hamzah qata', ya, mim, alif, nun, ya. Ya. Untuk, lan adalah untuk kami beriman, ya. Kalau kita gunakan supaya pun boleh, ya. Untuk ataupun supaya kami beriman, agar kami beriman, samalah tu. Maknanya, yang pentingnya kita tahu bila fi'il mudhari' itu yang dipanggilkan ini fi'il mudhari' yang mansub, nun tu baris atas. Jadi dia menunjukkan status perbuatan itu belum lagi berlaku. Baru nak berlaku. Assalamualaikum, Dok. Salam. Bukan lan tu bermaksud tidak akan beriman. Sorry. Maaf ya. Betul. Silap saya pagi ni pula, ya. Betul. Okey, ya. Lan bukannya untuk tu an, ya. Saya silap pagi ni. Okey, lan dia lan ni dia ada kumpulan la, lam
dengan lan. Kumpulan negation dipanggil ya, kumpulan yang menafikan. Ya, kumpulan harfun nafiah. Jadi dia bermasuk ialah tidak akan. Itu dia ya. Terima kasih ya Tuan Kamarul ya mengingatkan saya. Kadang-kadang kita pun tersilap ya. Dalam dalam so dalam bahasa Inggeris dia impossible, dalam bahasa Melayu dia mustahil. Ya, so kalau kita gunakan mustahil pun boleh, mim, waw, sin, ta, alif, ha, ya, lam. Itu dia mustahil. Mungkin mustahil agaknya tak ada alif, kadang tidak bunyi panjang 2 kali pula ya. Mustahil. Tapi Melayu, masalahnya Melayu dia tak ada mat ya. Mungkin alif ni untuk bunyi ta tu agaknya. Okey. Mustahil. Tapi saya tak apa suka alif, nanti saya akan check ya. Dia sepatutnya macam tu. Mustahil kami beriman. Ataupun tidak mungkin kami beriman. Itulah kalimah lan. Ya, so maknanya perbuatan beriman tu masih lagi belum berlaku. Ya, sebab dia nak mengatakan ya, kami tidak akan beriman. Itu dia. So dia mesti mengambil non baris atas. Ya, non baris atas ya. Tadi untuk tadi sebenarnya kalau kalimah an ya, Allah kotak dengan non, bukannya lan. So kalau lan maknanya mustahil, iaitu kami tidak akan beriman. I will never believe. Macam itulah dia dalam bahasa Inggeris dia. Jadi itulah kalimah lan nomina dia di sini ya. Jadi dalam konteks ayat ni macam mana penggunaan lan nomina ni ialah pengikut-pengikut Nabi Musa tu, itu Bani Israel yang degil tu ya. Dia cakap dengan Nabi Musa, lan nu'minu laka, kami tidak akan beriman kepada engkau. Maknanya kami tak akan percaya kepada engkau dan kami tidak akan beriman kepada engkau. Ya, hatta sehinggalah naro, kami melihat Allah ya, jahratan, secara jelas. Namanya nampak Allah, dia kata. Jadi itulah perkataan yang dikeluarkan oleh Bani Israel yang mengikut Nabi Musa, yang diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun di Mesir itu ya, dan mereka mengembara bersama Nabi Musa di padang Sinai itu ya. Dalam pada masa itu berbagai-bagai peristiwa berlaku. Salah satu daripadanya mereka menjadikan anak lembu ya, sembahan. Lepas tu Allah bagi warning ya pada mereka dan sebagainya. Allah terima taubat mereka dan sebagainya. Kemudian kedegilan mereka juga dizahirkan dalam bentuk ya, mereka mencabar Nabi Musa untuk menunjukkan rupa Allah tu macam mana. So tunjuk Allah tu supaya mereka percaya akan Allah, beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Musa ya. So di sini dia masukkan ialah kepada Nabi Musa lah, atau Nabi Musa. Wa iz qultum, dan apabila kamu, ini ayat ni Allah tunjukkan kepada Bani Israel ya. Sebab tu dia kata wa iz qultum, dan apabila kamu semua telah berkata, maknanya Bani Israel ya. Apa yang kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan ya beriman kepada kamu, ataupun kami tidak akan percaya kepada kamu, hatta sehinggalah naro, tu kami, dan ini dalam bentuk fi'il mudhari ya, kami yang mudhari yang marfu, naro kami melihat Allah ya. Ini ada yang ni hatta ni dia akan mengambil bentuk mansub ya. Bila ada hatta ni pun harfun nasab. Jadi fi'il mudhari pun kena mengambil bentuk mansub sebab belum berlaku ya. Sebab tu dia mengambil mansub. Melihat Allah ni maf'ulun bih kepada naro, sebab tu dia mengambil ha baris atas ya. Jadi Allah tu mansub juga. Yang ini mudhari yang mansub, yang ni isim Allah yang mansub
So dalam Quran kita melihat mansub digunakan kepada kalimah kata nama Allah. Mansub juga boleh digunakan kepada kalimah fi'il mudhari', ya, tapi konteks dia berbeza. Mansub fi'il mudhari' apa dia? Perbuatan tu belum lagi berlaku. Mansub kepada kalimah isim bermakna isim tu adalah objek, adalah maf'ulun bih kepada kata kerja, ya, nara tu. Sebab tu dia mengambil baris atas, ya. Jahratan ialah isim isim haliah, nak menunjukkan penglihatan itu dalam bentuk jelas, dengan jelas, ya. Jadi mereka kata kalau kami dapat melihat Allah tu depan mata kami, ya, barulah kami nak beriman. Itulah kalimah nu'mina, ya. Okey, so dia berkait dengan yang nu'minu semalam. Ini dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu' tapi bentuk istifham untuk soalan. Sini dalam bentuk mustahil, ya. Will never believe, ya, mustahil. Okey. Saya nak kongsi satu lagi. Yang ni semua kita sudah kenal. Ini pun sudah kenal. Yang ni satu lagi. Yang ni yang saya masukkan an tadi untuk, ya. Ini satu. Sekarang ni bila ada untuk, kita akan lihat fi'il mudhari' itu pun akan mengambil dalam bentuk mansub, ya. Di sini dia tidak boleh tidak boleh tambah waw alif ziyadah sebab konstruk mutakallim nahnu dia tidak ada tambahan jamak di selepasnya, ya. Tetapi di sini dia bukannya kami, ini adalah mereka. So mereka boleh mengambil imbuhan waw alif ziyadah dalam bentuk mansub, ya. So saya kongsikan yang ini sekarang. Ustaz, nak tanya. Lan tu dia memasukkan PL ke? Ya, betul. Bila ada lan, kalimah selepasnya mesti fi'il mudhari' yang mansub. Mesti fi'il mudhari'. Okay. Ya, sebab dia nak menunjukkan mustahil itu ialah mustahil kepada sesuatu akan berlaku. So mesti dalam bentuk fi'il lah. So fi'il tu mesti fi'il mudhari', bukan boleh fi'il madhi. Kalau fi'il madhi benda tu dah berlaku, tak boleh. So dia kena fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mestilah ditandakan dengan baris atas sebab dia mansub, sebab dia belum lagi berlaku. Ya, so fungsi lan sama dengan fungsi nan, fungsi an, ya. Tapi apakah beza an dengan lan? An ni mungkin berlaku, ya, untuk mereka beriman ataupun supaya mereka beriman, ya, supaya mereka beriman. Tapi lan tu bermakna never. Jadi perbuatan beriman tu tidak akan berlaku dalam konteks ayat ni. Tu bezanya penggunaan lan dengan an, ya. An ni mereka belum beriman tapi mungkin mereka akan beriman ataupun mungkin mereka tidak akan beriman. So dia ada dua choice itu. Sini tak ada choice. Ini memang mustahil, ya. Okey. So sekarang 7.44 ni, sempat ke? Saya cuba sekejap, ya. Yu'minu. Kita ambil leksilogos yang baru. Okey, kalimah yu'minu, ya, pengejaan dia yang sebenar ialah alif ni kita tukar kepada alif yang bertanda bulat di atas tu, ya. Dipanggilkan alif ziyadah. Ini menunjukkan mansub. Ya, bila waw, kalau marfu' dia tak boleh alif ziyadah, dia ada waw nun. Ya, yu'minuna tak ada an, dia jadi yu'minuna. Bila ada an, dia jadi yu'minu sebab dia adalah mansub, ya. So ini saya buat sama shortcut saja. Yang ni tuan-tuan dah kenal. Ya, terus kepada yu'minu ni. Okey, kalau kita dah mahir, ya, senang je, kita copy je, ya. Masukkan ke sini. Itu kalimah kata terbitan dia, iaitu dia beriman.
dia beriman, ya. So kita tambahkan waw alif ziyadah di depannya. Sebelum waw alif ziyadah kita tambahkan dia marfu' sebab default fi'il mudhari' ialah marfu'. So kita tambah waw nun dulu, ya. Tambah waw nun dulu. Jadi yu'minuna untuk menjadikan jamak, ya, ataupun saya buat buat satu step by step. Ini mufrad. Sorry. Okey, lepas tu kita jamakkan, dia akan jadi yu'minu tambah waw nun. Ini ialah apa? Fi'il mudhari' jamak yang marfu'. Sebelum dia menjadi mansub tu kita kena buat marfu' dulu sebab default fi'il mudhari' adalah yang marfu', ya. Jadi kita jamakkan dalam bentuk marfu', kemudian barulah kita tambahkan lan. Ya, jadi yu'minuna tambahkan lan di hadapan dia, ya, lan pula an, ya. An tambahkan kat sini, tambahkan tanda campur. Ini proses dia. Cara nak membentuk an yu'minu tu ialah an ni ditambahkan kepada yu'minuna, barulah dia menjadi an yu'minu. Okey. Tu jadinya. So bila ada an, bila digabungkan, buang tanda campur ni dia bergabung. So waw nun ni tidak boleh digunakan lagi tapi ditukarkan kepada waw alif ziyadah. Yang ini menunjukkan marfu', yang ni menunjukkan mansub. Ya, itu bezanya dalam bentuk jamak, ya. Kalau bentuk mufradah lain, ya. Mufradah dia tidak ada waw ni. Ya. So mufradah dia an yu min, nun ni disukunkan. Ya, di mana di sini, ya. Kalau ada mufradah yu'minu tambah an, dia akan jadi ayyumin. Sorry, ini mansub, ya, an yu'mina, nun baris atas. Itu kalau mufradah yang mansub. Kalau yang jamak mansub an yu'minu, ya, ingat, ya, dia bukannya waw nun. Yang ni yang banyak kadang-kadang kita keliru, ya. So kita jumpa waw alif ziyadah bermakna dia adalah mansub dan bukannya marfu'. Ya, kenapa dia mansub? Sebab perbuatan belum lagi berlaku, ya. So makna dia apa? Untuk. Di sinilah untuk tadi, ya. Alif, waw, nun, taw, waw, untuk. Okey. So di sini bukannya kamu, tadi kamu, sekarang ni tadi kami, sekarang ni ialah mereka. Orang ketiga. Mereka, untuk mereka beriman. Ya. Ayyu'minu maknanya untuk mereka beriman. So kita tengok dalam konteks ayat tadi apakah cerita dia. Okey. Afatatma'u ayyu'minu, ya, lakum, kepada kamu, ya, untuk mereka beriman kepada kamu. So ayat ni kalau kita nak tengok mana yang terperinci, kita boleh pergi ke ayat tu sendiri, ya. Ni ayat dia adalah panjang sebenarnya, dia ambil sebahagian saja, ya. Fatatma'u daripada tama'a ialah menghendaki, ya, menghendaki. Jadi ini dalam bentuk soalan, ya. Fatatma'una ialah dalam bentuk ini pun hamzah istifham. So dia membawa erti dalam bentuk soalan. Ya, tama'a maknanya kamu sangat-sangat menghendaki. Tamak, Melayu pun cakap tamak, ya. Tamak ni apa? Macam tamak lah, greedy, kan. Greedy tu maknanya apa? Kita menghendakkan sesuatu tu dengan sungguh-sungguh. Itu macam yang tamak, ya. Daripada perkataan Arab juga tama'a, ya. Jadi fatal ma'una bermakna apakah kamu menghendaki. Itu maksud dia. Apakah kamu semua ramai, ya.
apa ni jamak ni, apa mauna, apakah kamu semua menghendaki ayyu minu lakum, agar ataupun untuk mereka semua beriman kepada kamu. Ya, itu maknanya Allah ni post kita question, soalan ni, apakah kamu hendakkan mereka ni beriman kepada kamu. Ya, lepas tu sambunglah waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah dan sebagainya. Ya, itulah dalam konteks dalam konteks ayat tu penggunaan an yu'minu, ya, an yu'minu, ya. So dia adalah fi'il mudhari' jamak yang mansub yang disebabkan oleh harfun an, ya. Harfun ni adalah harfun nasab, ya. 7.51, ya. So insyaAllah kita boleh berhenti di sini dulu. Dan besok hari Sabtu tidak ada kelas pagi, kita akan sambung hari Isnin. So saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dengan puan-puan satu perkataan yang baru di sini, ya, iaitu afatu minuna, afatu minuna, ya. Yang lain tu semua kita sudah buat, manu sudah, manam pun sudah, manu repeatnya, ya. Dan yang ni pun kita sudah buat, yu'minuna, ya, minu ni. So banyak yang kita sudah buat. Mungkin hari Isnin kita akan fokus kepada afatu minuna, ya. Tengok ada hamzah qata' tu bermakna apa dalam bentuk soalan. Ini hamzah istifham, ya. Lepas tu kalau kita nak sentuh hari Isnin, selain benda ni mungkin kita akan sentuh yang ni sudah yang ni, ya, mungkin kita buat mantum sekejap, ya, dan mungkin wal yu'minu ni, ya, wal yu'minu. Itu beberapa kalimah-kalimah yang kita akan berkongsikan minggu hadapan, ya, iaitu hari Isnin dan juga hari Selasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Lama dah tak wujud. Ya, siapa ni? Miss Almah, ya? Lama dah, masalah macam-macam masalah Ustaz. Lepas Ya raya. ke? Masalah apa, ya? Lepas raya hari tu kan saya pergi ke umrah bawa orang. Lepas tu balik pula nak kahwinkan anak pula. Oh, okey. Dah selesai lah. Selesai sekarang, dah selesai dah. Alhamdulillah. Saya join kat kelas Ustaz ni, kelas Dr. Kamal ni. Tapi cara ulangan lah. Saya tengok ulangan-ulangan apa semua kan. Yang kelas lain mana ada? Masuk ikut kelas mana? Kelas yang hari Ahad tu je lah. Hari Ahad dengan yang pagi ni. Tapi yang pagi ni. Yang kelas apa? Yang kelas intensif tu belum masuk lagi, ya? Saya tak masuk lagi. Okay. Jadi yang pagi ni saya kadang-kadang saya ikut, kadang tak dapat ikut sebab kelas lama saya yang dekat Puncak Alam ni, kelas qiraat tu kan. Kelas qiraat tu dah bermula balik semula. Oh, okey. Lepas subuh. Saya sayang pula kalau tak ikut kan, baru dah nak masuk belajar. Nak ambil tahu. Jadinya itulah kadang-kadang saya ikut yang pagi ni dapat, kadang-kadang tak dapat. Kalau nak betul-betul mahir tu kena masuk kelas intensif nanti, ya. Kita nak mula kelas intensif baru kata bulan berapa? Bulan September. Bulan September. InsyaAllah. 9 Khamis malam. Malam boleh? Khamis malam saya jadual banyak ni. Khamis malam ada program lain, ya? Ada program sekarang ni sejak lepas PKP ni, program kat masjid. Saya ni dekat dengan masjid Umar. Jadinya bulan September tak habis lagi, ya? Belum lagi. Tengoklah, saya just sampai semula lah tengok kan. Kalau tidak boleh ikut rakaman dia lah, kan? Kalau tak saya ikut rakaman lah, insyaAllah. Kan? So, okey, terima kasih. Okey, sama. Okey.